Okay, selamat pagi kepada murid-murid 3H. So, hari ini kita akan habiskan subtopik kita dalam bab 6, iaitu subtopik terakhir 6.4, sudut dan tangen bagi bulatan. Okay, baik. So, dalam kehidupan seharian kita, kita selalu melihat bentuk bulatan. Okay, contohnya roda pada basikal. Okay, roda pada basikal berbentuk bulat. Okay, dan objektif kita pada hari ini ialah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan tangen bagi bulatan. Okay. Okey, baik. Kita lihat contoh 21. Okey, di dalam buku teks kamu, rajah di sebelah menunjukkan dua takal berpusat O dan A masing-masing. Okey, so ini adalah takal. Okey, takal berpusat di O dan A. Okey, ia digantung dari shilling rata BC. Okey, digantung daripada atas ini. Okey, lepas tu ada tali ADO. Okey, ini tali lah yang menghubungkan kedua-dua takal. Okey, so, kita ada dua takal, satu kecil, satu besar. Pusat dia di O dan juga di A, digantung daripada BC. Okay. Lepas tu ada satu tali yang menyambungkan kedua-dua takal ini. Alright. So, soalan ni kata hitung nilai X. Cari nilai X. Okay. Okay, baik. So, ini adalah strategi untuk menyelesaikan masalah. Okay, tak apa. So, cikgu akan tunjukkanlah terus dalam kerjanya di slide seterusnya. Okey, baik. So, yang pertama kita kena memahami masalah. Okey, strateginya kan. Okey, jadi cikgu keluarkan dulu garisan penting. Okey, senang kamu nak nampak kan. Okey, cikgu keluarkan dulu garisan yang penting ya. So, sini C, sini B, sini O. Sorry. O, sini A, sini B tadi Okey. Lepas tu kita masukkan nilai yang apa yang ada. Okey, yang diberi dalam soalan. So, sudut di sini AOC ni 108. Okey, lagi apa lagi maklumat yang kita ada? Okey, cuba ingat balik pelajaran yang lepas. Garisan BC adalah tangen tangen kepada bulatan kerana dia menyentuh satu titik. Okey. So, tangen dan juga jejari membentuk 90 darjah. Ingat balik Tangen dan jejari membentuk 90 darjah. So, OC adalah jejari, AB pun jejari. Jadi, tangen BC kepada jejari AB juga 90 darjah. Okey, jadi cikgu tuliskan dekat sinilah. Ini simbol untuk 90 darjah. Okey. Seterusnya kita rancang strategi Okey, kalau kamu tengok sini, soalan kata suruh cari nilai X. Okey, tapi X ni berada di dalam segitiga. Okey, dan segitiga ini, okey, segitiga di sini melibatkan sudut A di sini. Nampak sudut A dekat sini kan? Tetapi sudut A kita tak tahu. So, pentingnya bila kita merancang strategi, kita kena cari A dulu. Sudut A dulu baru kita boleh pergi kepada segitiga. Cari A dulu, lepas tu baru kita boleh cari X. So, itu perancangan kita lah. Lepas tu kita apply lah, kita laksanakan strategi kita. Macam mana kita nak cari sudut A ni? Okey, ini ada sisi 4 1, 2, 3, 4. Kalau jumlah sudut dalam sisi 4 mestilah 360. Jadi kalau di sini kita tengok okey, sudut pada O, tambah sudut pada C, tambah sudut pada B, tambah sudut pada A, nilainya mesti 360. So, bolehlah kita cari sudut pada A. Di mana sorry. O 108, C 90, B 90. Okey, A kita nak cari tadi sama dengan 360. Okey. So, sudut pada A sama dengan 360. Okey, tolak semua ni balik. Okey. Tolak 108, tolak 90, tolak 90. Sorry, tak cukup ruang. Okey, so selepas kamu tolak, kamu akan dapat 72. So, di A 72. Sekarang baru kita pergi kepada nombor 2 di sini. Okey, so cikgu keluarkan segitiga ini. Okey, sini X, sini tadi 72 sebab ini tadi A, titik B dan titik D. Okey, baik. Jadi kita tengok balik ciri-ciri segitiga ini. Apa ciri-ciri utama dia? So, kalau kamu tengok dekat sini, AB adalah jejari, AD juga jejari. Ingat jejari. Jadi, kerana kedua-dua garisan itu sama panjang jejari, maka segitiga ni adalah segitiga sama kaki.
di mana sini juga adalah nilai X. Dia akan sama. Nilai sini dengan nilai di sini akan sama. Okey. Jadi kita dah nampak dalam satu segitiga jumlah sudut mesti 180. Jadi nak cari X macam mana? 180 tolak 72. Lepas tu bahagi dengan 2. Kenapa nak bahagi 2? Sebab 2 tempat ni nilainya sama. Selepas tolak dan bahagi, kamu akan dapat nilai X 54 darjah. Okey? Okey, so untuk uji minda 6.4A, cikgu akan tunjukkan lah. Okey, cikgu akan tunjukkan. Okey, baik. Raja di sebelah menunjukkan dua bulatan dengan pusat C dan D. Diberi jejari kedua-dua bulatan tersebut ialah 6 cm dan 3 cm masing-masing. Jadi jejari ni macam ni daripada pusat kepada lilitan bulatan. So ini panjang dia 6 cm, ini panjangnya 3 cm. PQRS ialah tangen sepunya kepada kedua-dua bulatan. So PQRS adalah tangen lah kepada kedua-dua bulatan. Kerana menyentuh bulatan pada satu titik. Okey, so hitung A panjang QR. Dia suruh cari QR. Okey, nyatakan jawapan dalam kepada 3 angka bererti. Yang kedua untuk B, cari luas sisi CDRQ. Okey, dalam sentimeter, sentimeter square lah, sentimeter kuasa 2. Okey, nyatakan jawapan betul kepada 4 angka bererti. Okey, cikgu akan tunjukkan A dahulu ya. Okey, baik. Jadi kita letakkan nilai jejari tadilah. Okey, CQ jejarinya 6 cm, DR jejari dia 3 cm. Okey, so soalan suruh cari panjang QR. Okey, panjang QR Okey, soalan ini melibatkan trigonometri. Okey, mesti ada segitiga di dalam trigonometri. Jadi macam mana kita nak munculkan segitiga? Okey, kita sambung dulu C dan D. Okey, so cikgu lukis tak payah lukis lah, cikgu tunjuk kat sini lukis dah. Sorry. Sebabnya nak bagi jelas kan. Nak bagi jelas lukis lah. Okay. Okay. So dekat sini Q, dekat sini R, di sini C, di sini D. Kalau cikgu buat garisan putus-putus di sini. Okay. Kamu tengok betul-betul. Garisan putus-putus itu sama tak panjangnya dengan QR? Sama ke tak sama? Jawapannya sama. Okey, garisan putus-putus ni dengan QR sama panjang. Dia selari. Jadi kita cari garisan putus-putus ini panjang dia. So nilai dia tetap akan sama dengan QR nanti. Okey. Tetapi sebelum tu kita kena letak nilai lah. Okey. Okey, so cikgu keluarkan segitiga ini jadi macam ni lah. Okey, ini tadi point D, point C ya. Cikgu anggap dia X ya. Ini 90 darjah lah, segitiga trigonometri mesti ada sudut 90 darjah lah. Ni sudut tegak, okey. Panjang CD. Macam mana kita nak cari panjang CD dulu? Dia kena ada at least kena ada dua nilai pada sisi ya. CD apa panjangnya? So kalau kamu tengok ini adalah jejari betul? Jejari dia 6. Ini juga adalah jejari dia 3. Jadi 6 tambah 3, 9. Okay, so ni 9 cm lah dekat CD. Okay, and then panjang ni berapa? Panjang ni berapa? DR 3 cm, semua ni 6 cm. So apa panjang di sini yang kecil ni? So kita tolak lah, 6 tolak 3, so kita dapat 3 cm di sini. Okay, so bolehlah kita cari X. X tadi adalah apa? X tadi adalah QR. Sama panjang ya. Okay, jadi untuk cari X, kita gunakan trigonometri. Ini adalah hypotenuse ya. Hypotenuse yang paling panjang. Okay, ingat balik formula trigonometri. So, yang paling panjang hypotenuse tolak dengan sisi sebelah dia. Okay, yang ni kita kena punca kuasakan lah. Jangan lupa. Ni trigonometri. Ingat balik Pythagoras theorem. Okey, selepas kamu guna kalkulator, kamu akan dapat punca kuasa 2, 72. So, jawapan untuk X adalah 8 point. Punca kuasa bagi 72 ya. 8.48528. Okey, bla 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 lah. Okey, tetapi soalan kata apa? Jawapan kena betul kepada 4 angka bererti. So, 4 angka bererti 1, 2, 3, 4. So, sampai sini je lah. Okey, 4 angka bererti. Okey, sorry. 3 angka bererti. Nak 3 je.
1, 2, 3. Sampai sini saja. Stop. Okay. Disebabkan 5 lah lebih daripada, dia 5 adalah 5 dan lebih lah. So, kena tambah 1 lah. Okay, kita bundarkan. Dia nombor yang 5 ke atas kena tambah 1. So, ini adalah jawapan bagi QR. X sama dengan QR lah ya. Okay, itu untuk A ya. Okay, itu untuk A. Okay, seterusnya soalan B. Tadi tu A ya. Untuk B dia kata luas sisi 4 CDRQ. So, inilah CDRQ. So, dia suruh cari luas. Luas CDRQ. Okay. Ini D. Ini R. Ini Q. Ini bentuk apa ni? Ini bentuk apa? Ini adalah bentuk trapezium. Jadi nak cari luas trapezium, kenalah guna formula luas trapezium. Okey, luas trapezium 1/2 darab dengan A tambah B darab dengan tinggi. Okey, H height lah. Okey, H height ataupun T lah, tinggi ya. AB ni garisan yang selari. Dekat sini CDQR mana garisan yang selari? So ini adalah garisan yang selari. Garisan tegak selari ya. Jadi apa nilai dia? Jejari lah. Nilai dia adalah jejari lah. 6 dan 3 tadilah. Okey, 6 dan 3 cm. So kita masukkan saja 1/2 darab dengan 6 tambah 3. Darab dengan tinggi. Tinggi yang mana? So tinggi adalah yang berada pada sudut tegak lah. So ini adalah tinggi kita. T. So QR tadi kita dah cari nilai kita 8.49. So kamu guna kalkulator, kamu akan dapat nilai 38, okey, perpuluhan 205. So, disebabkan soalan kata 4 angka bererti, kita kira 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. So, sampai sini saja. Okey, ingat 5 So, dia adalah nilainya 5. So, kita kena tambah 1 kat sana. So jawapannya 38.21 cm kuasa 2. Okey, sentimeter persegi. Okey. Okey, harap faham ya. Okey, baik. So, soalan terakhir kita nombor 2, cikgu akan tunjukkan juga. Okey, raja di bawah menunjukkan dua bulatan berpusat di A dan B dengan jejari 4 cm dan 8 cm masing-masing. Okey. So, diberi bahawa PQRS ni dan juga PTUV ni tangen sepunya kepada kedua-dua bulatan. Okey, so tangen sepunya lah. Okey, sebabnya garisan ini menyentuh bulatan A pada satu titik Q dan juga menyentuh bulatan B pada titik R. Satu titik je disentuh. So, tangen. Sama juga dengan PTUV ya. Garisan PTUV ini menyentuh bulatan A pada satu titik T. Juga menyentuh bulatan B pada satu titik U. So, dia adalah tangen. Diberi PAQ 70. So, sini sudut dia 70. Okey, so cari, hitung nilai X di sini, hitung nilai Y di sini dan panjang QR. Okey, betul kepada 4 angka bererti. Okey, jom kita tengok ya cara nak buat. Okey, so kita ingat balik formula sudut pada tingkatan 1. Okey, tak silap cikgu masih tingkatan 1 lagi ya. Dekat sini kita nak cari nilai X kan, kita boleh apply pelajaran yang dulu iaitu kita gunakan sudut sepadan. Maksudnya kalau ada dua garisan selari, and then ada satu garisan sini, kita panggil transversal kan. Jadi kalau sudut ni di sini A, sini pun nilainya A. Dia macam tu. Kalau dekat sini B, bawah ni pun B. Kan? So itu sudut sepadan. Di sepadan lah. Jadi kalau kamu tengok sini garisan selari, sini garisan selari, di sini 70 kan? So ini adalah satu garisan melintang ni, transversal dia. So sini pun 70. Okay, sama And then dekat sebelah dia apa? Dalam satu garisan lurus, nilai dia mesti 180. Okay? Jadi untuk kes yang dalam gambar ni, sini dah 70. So apakah nilai di sini? So jawapannya 180 tolaklah dengan 70. Kamu akan dapat 110. So nilai di sini 110. Okey, macam mana kita nak cari X? Ini jejari. Nampak tak? Dua-dua ni jejari. Kan? Okey, jejari. Jadi X akan sama nilai dengan di kawasan sini. Dia akan X juga dekat sini. So kalau cikgu keluarkan, ini jejari, ini adalah X. So kita nak cari X tadi kan? Sini 110. So macam mana nak cari X? Sini pun X ya.
Jadi jawapannya 180 tolak 110. Sebab dia segitiga mesti 180 ya. And then bahagilah 2 sebab nak dapatkan X. Okay, so kamu akan dapat jawapan 35. Okay, so sini 35. Di sini pun 35. So untuk B, kita nak cari nilai Y. Okay, kita tengok betul-betul. Sudut yang di antara tangent dan juga jejari mestilah 90 darjah. Okay, nampak RS dengan RB mesti 90. Macam mana nak cari Y? Ini 90 ya. Tetapi yang merah tu kita dah tahu. Yang merah dekat sini, yang warna merah ni 35 kan? 35. So Y dia macam mana? So senang saja 90 tolaklah 35. Dapatlah nilai Y. Okay? Kamu dapatlah 55. So itu nilai Y. Ini nilai X. Okay? So, itu untuk A dan B. Jom kita tengok cara untuk jawab C pula. Okay, so untuk jawab soalan C, dia suruh kira panjang. Panjang apa? Panjang QR. Betul kepada 4 angka bererti. Okay, QR mana QR? Okay, ni QR. So, kita gunakan konsep tadi. Okay, kalau cikgu buat garisan putus-putus ni, garisan putus ni sama tak dengan QR? Ya, sama panjang. Jadi kalau cikgu keluarkan, ini yang putus-putus tadilah. Ni yang putus-putus cikgu keluarkan. So dekat sini A. Sorry, dekat sini A, dekat sini B Ini adalah sudut 90 darjah tadi Okay, so kita masukkan nilai apa yang kita tahu. Okay, apakah nilai di kawasan ini? Cikgu buat hijau ni apa dia? BR 8, AQ 4. BR 8, AQ 4. Dia sama panjang. So, apakah kawasan di sini? So, 8 tolak 4 lah. Dapatlah 4 cm. Okay. AB apa pula? Okay. A kepada sini adalah jejari 4. Dan B kepada lilitan adalah jejari 8. Jadi, AB 8 tambah 4. Okay. So, 12 cm di sini. Ini adalah hipotenus jadi boleh tak kita cari QR ni? Ini sama panjang dengan QR tadi Kita dah jelaskan. Macam mana kita nak cari QR? Senang saja. Kita gunalah teorem Pythagoras. Sebab ni hipotenus, dia kena tolak lah. So nak guna Pythagoras teorem, jangan lupa formula dia 12 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Okay. So lepas guna kalkulator akan dapat punca kuasa 2, 128 lah. Okay. Jawapannya 11.3137. Dia nak 4 angka bererti. So 1, 2, 3, 4. Stop kat sini lah. Sebab 3 ni kurang dari 5. So tak payah tambah. So jawapan kamu 11.31 cm. So itulah jawapan untuk C. Cikgu harap kamu faham ya. Jika tak faham, tengok balik semula. Okay. Jika tak faham lagi, boleh tanya cikgu. Okay. Okay. Tamatlah sudah kita bab 6. So kita dah habis bab 6 jadi kita buat latihan dalam buku matematik 2 lah. Okay. Uji minda 6.4A. Muka surat 161 buat nombor 1 dan nombor 2. Okay. Di bawah tu ada cabaran dinamis. Okay. Ada mahir diri. Okay. Kepada yang boleh buat, yang faham boleh cuba buat lebih. Okay. Cikgu faham. Cikgu akan bagi mengikut tahap kamu. Okay. Cikgu tak bagi yang bukan tahap kamu. Jadi mana yang boleh buat lebih, buat lebih Okey, nanti dah siap, nanti tangkap gambar hantar kepada cikgu. Okey, baik. Terima kasih.